Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang lepas hadis yang terakhir ialah hadis yang ke-47 daripada Abi Al-Minhal Sayyar ibni Salamah. Dalam hadis itu menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di awal waktu. Yusalli al-hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu asy-syamsu wa yusalli al-'asra. Jadi Nabi salat zuhur di awal-awal waktu. Kemudian salat asar juga begitu, sehingga orang balik daripada Madinah pun matahari masih lagi terang. Kemudian maghrib dia kata dia lupa. Kemudian wa kana yastahibbu ay yuakhira min al-isya. Kemudian Nabi suka untuk melewatkan isya. Allati tad'unaha al-atamah, yang orang panggil dia al-atamah. Hak ni kita dah sebut bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim marfu', la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum. Jangan membiarkan orang Arab memberikan nama solat kamu. Maksudnya pada waktu itu orang Arab, al-A'rab, Arab kita panggil Arab Badui kot. Pada waktu malam dia bagi minum susu ataupun dia bagi minum ternakan dia pada waktu al-atamah, waktu gelap. Jadi bila disebut solat malam tu dia nama solat al-atamah. Atamah tu waktu dia orang guna time itu untuk beri minum ibil, unta. Jadi dia kata solat ni solat atamah. Jadi kata dalam hadis yang kita bacakan tu, allati tad'unaha al-atamah, itu orang memanggilnya atamah, al-atamah, menunjukkan bahawasanya lafaz itu diingkari. Lafaz itu diingkari. Jadi kekalkan dia salat itu salat isya, bukan salat al-atamah. Kemudian yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi tidak menyukai tidur sebelumnya, tidur sebelum isya, sebab dibimbangi nanti terlepas jemaah, dibimbangi tak solat isya. Jadi Nabi tak suka untuk tidur sebelum isya. Wal haditha ba'daha, dan bersembang-sembang setelah daripada itu. Hak ni kemungkinan nanti lambat bangun subuh ataupun tidak bangun qiyamul lail. Jadi lepas isya tidur. Tapi kalau sekiranya dipenuhkan waktu selepas isya, baca Quran atau ada kelas pengajian, benda-benda yang bermanfaat, maka hak tu tidak ada masalah. Jadi hak tu hadis yang telah kita bacakan. Berikutnya al-haditsu tsaminu wal arba'un, hadis yang ke-48. An Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaumal khandaq mala'allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabat asy-syams wa fi lafdhi li muslimin shaghaluna 'anis salatil wusta salatil 'asri summa sallaha bainal maghribi wal 'isya
Walahu an Abdullah ibn Mas'ud qala habasa al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarrat asy-syams aw isfarrat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shaghaluna 'an as-salatil wusta salatil asri mala'allahu ajwafahum wa quburahum nara aw hashallahu ajwafahum wa quburahum nara. Daripada Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khandaq, Yaum al-Khandaq, pada hari peperangan Al-Khandaq. Al-Khandaq dikorek oleh Rasulullah dan para sahabat apabila Madinah dikepung oleh orang-orang musyrikun pada waktu peperangan Khandaq. Sebab itu namanya peperangan Khandaq, iaitu parit yang dikorek. Dan masyhur dalam kitab-kitab sirah yang korek parit itu ialah cadangan daripada Salman Al-Farisi. Hak tu masyhurlah, mana-mana kitab sirah pun akan sebut yang mengoreknya Salman. Inna kunna bi farisin idha husirna, dikatakan dalam riwayat sirah itu, kami dulu dekat Farsi apabila dikepung khandaqna, kami korek parit. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dikorek parit itu di sekeliling Madinah. Madinah pada zaman Nabi bukan Madinah pada zaman sekarang. Zaman sekarang besar. Madinah pada zaman Nabi haknya Masjid Nabawi hak ada tu lah. Hak Masjid Nabawi yang ada tu dengan marmar sekeliling Masjid Nabawi tu, hak tu lah Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikorek parit. Salman, disuruh Salman Al-Farisi. Al-Fatih dalam kitab Fathul Bari, wa kana alladhi ashara bidzalika Salman fima dzakara ashabul maghazi. Dalam Fathul Bari dikata diisyaratkan demikian itu oleh Salman Al-Farisi fima dzakara, apa yang disebut oleh ashabul maghazi, oleh ulama-ulama sirah. Tapi seperti antaranya Abu Ma'syar, tetapi semuanya itu tidak ada sanad. Semua itu tidak ada sanad. Jadi korek parit berlaku, parit jadi ada, tapi bukan daripada idea Salman, bukan daripada idea Salman Al-Farisi, sebab tidak ada dalil yang jelas ataupun riwayat-riwayat itu hanya penceritaan tanpa ada bawa sanad. Tapi itulah yang masyhurnya, iaitu perang Khandaq. Kata Nabi, mala'allahu quburahum wa buyutahum nara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memenuhkan kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka api. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta, kerana mereka ni menyebabkan kita lalai ataupun menyibukkan kita sampailah kita tertinggal salat al-wusta. Hatta ghabatish syams, sampailah matahari dah tenggelam. Wa fi lafzi li Muslim, dalam Muslim, syaghaluna 'anis salatil wusta, mereka menyibukkan kita maka kita terlewat ataupun tak salat wusta, iaitu salatil asri. Dalam riwayat Muslim, salatul asri summa sallaha bainal maghrib wal isya, kemudian salat antara maghrib dan isya. Walahu, dan daripadanya juga daripada Abdullah bin Mas'ud, qala habasal musyrikuna Rasulullah, iaitu musyrikun telah mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarratish syamsu wa isfarrat, sampailah disibukkan sampai Nabi tidak salat asar, sehinggalah matahari pun dah merah, dah kuning, itu dah dekat nak tenggelam dah. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri mala'allahu ajwafahum, mudah-mudahan Allah penuhkan mulut-mulut mereka dan kubur-kubur mereka api. Au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara, dan sama juga maksud dia, hasyallah ataupun mala'ullah, maksudnya sama, memenuhkan. Cumanya rawi confuse, adakah Nabi guna perkataan mala'u ataupun
rawi guna perkataan ataupun Nabi guna hasyallah. Ni macam kita hadis-hadis yang sebelum ni kita sebut, rawi-rawi berlaku kadang-kadang lupa dan sebagainya, maka disebut dua-dua sekali. Jadi makna wusta, hak tu pertengahan pun boleh, pertengahan wusta, ataupun makna wusta khiyaruhu, yang terpilih, salatul wusta. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian kami jadikan kamu umat yang wasata, umat yang pertengahan ataupun umat yang dipilih atau umat terpilih. Jadi hadis ini menceritakan tentang solat Nabi terlewat dalam peperangan Khandaq, sehingga Nabi SAW tertinggal solat asar, ataupun sehingga waktu asar dah habis. Jadi Nabi SAW solatnya dalam hadis yang kita bacakan itu disebut antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Dalam hadis-hadis yang lain diceritakan bahawasanya Nabi salat asar dulu dalam waktu maghrib, kemudian masuk isya. Di situ para ulama sebut salat ikut turutan, salat ikut turutan. Innallaha kana 'alal mu'minina, macam mana? Ada tulis tak? Sesungguhnya telah ditentukan, solat tu kan telah ditentukan waktunya, kitaban mauquta. Jadi bila dah ditentukan waktunya, jadi subuh mesti dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Dan dalam riwayat kita sebutkan bahawasanya Nabi dalam perang tadi tertinggal, kemudian Nabi solat asar dulu, berikutnya maghrib, berikutnya isya. Ada sebagai riwayat menunjukkan dalam perang-perang yang lain pun kadang-kadang Nabi tertinggal zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Nabi tetap solat menurut turutan. Jadi kita buat jamak takhir, melewatkan waktu zuhur masuk dalam waktu asar, ataupun waktu maghrib masuk dalam waktu isya. Mana nak sembahyang dulu? Maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru asar dalam waktu asar, maghrib dulu baru isya dalam waktu isya. Boleh tak? Tapi sebahagian kita yang belajar yang sebelum ini, oleh kerana kita solat pada waktu asar, maka hormat waktu dia, maka asar dulu baru zuhur, isyak dulu baru maghrib. Tapi wallahu alam, hak yang kita pilih seperti pandangan yang ulama memilih, zuhur dulu baru asar dalam waktu asar, maghrib dulu baru isyak dalam waktu isyak. Jadi tak ada problem sangat pun, senang. Kalau kita ikut jemaah pun begitu jugalah. Ikut jemaah imam asar, kita solat zuhur, apa masalahnya? Tak ada masalah untuk orang yang solat zuhur menjadi makmum kepada orang yang solat asar. Tak ada masalah untuk orang yang solat sunat menjadi imam kepada orang solat wajib. Dan begitunya, dan sebaliknya, orang yang menjadi imam itu solat sunat, orang yang menjadi makmum solat wajib, ataupun wajib kemudian sunat, dua-dua boleh. Tak ada masalah untuk orang musafir menjadi imam kepada orang muqim, dan tak ada masalah orang muqim menjadi imam kepada orang musafir. Ikut sajalah, hak mana yang kurang ditambah, hak mana yang dah cukup, cukuplah. Jadi tak ada isu sebenarnya. Orang kita masuk masjid, imam kampung tengah sembahyang asar, dia masuk, dia nak jamak dan qasar, waktu takhir, jamak takhir. Kemudian dia masuk, dia sembahyang belakang. Orang imam tengah sembahyang isyak, asar, dia dengan anak-anak dia tu, family dia tu, ataupun kawan-kawan dia tu pergi sembahyang kat belakang, sembahyang zuhur dengan asar dia tu lah, jamak dan qasar dia tu. Tak boleh. Kalau ada jemaah utama, kena ikut jemaah utama. Bahkan kalau masuk masjid, dah sembahyang dah pun, tadi dah buat jamak takdim dah, zuhur dengan asar dah buat dah tadi, masuk masjid nak lepak sat, masuk ataupun kita tengah duduk, orang pun azan asar,
Kemudian dia kamat. Kemudian kita duduk meleha belakang, mengangkang belakang. Duduk belakang, tak ikut imam yang ada. Tak boleh. Sama ada keluar atau ikut jemaah. Sama ada keluar ataupun ikut jamaah. Jadi kalau nak duduk, ikut jemaah. Sembahyang apa? Sunat. Kalau sunat, dia dah sembahyang wajib dah. Ya? Macam mana? Kalau datang imam? Aha. Kalau dah qamat tak boleh tinggal masjid. Bahkan azan, orang dah azan tak boleh keluar. Tapi dia dah sembahyang. Tapi dah duduk dalam masjid tak? Sembahyang je lah. Apa masalahnya? Sembahyang je lah sunat. Kalau belum masuk lagi, tunggu kat luar. Lepas dah habis orang sembahyang, masuk tahiyatul masjid, kemudian lepak lah. Tapi dilarang tidur dalam masjid. Dah tak boleh tidur pula. Dalam masjid dah tak boleh tidur. Jadi hak tu simple sebenarnya. Jadi siapa-siapa pun boleh jadi imam. Mukim boleh, musafir boleh. Orang musafir jadi imam, yang nak tamam tu kenapa? Silakanlah. Dia pun nak naik lah. Awak ni, awak pula orang Perak tu, awak. Aku ni musafir. Tak apalah, apa masalah, silakan. Buat dua. Jadi bila dia buat dua, maka yang hak belakang dia, yang mukim tadi tu, tambah lagi dua. Dia ikut solat asar, katalah imam itu dah qasarkan sembahyang. Jadi ikutlah sampai dia bagi salam, bangun, penuhkan balik, dua lagi, tambah dua lagi. Hak tu yang dibuat oleh Nabi SAW. Atimmu salatakum, sempurnakan salat kamu, fa inna qaumun safar, kami musafir. Lepas Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi, atimmu salatakum, sempurnakan salat kamu, sungguh kami musafir. Jadi orang belakang pun bangkit lagi dua. Kalau orang musafir ikut orang yang mukim, maka kena ikut 4 lah, tamam. 4 tamam, sebab dia ikut imam yang ada. Imam tamam, dia pun kena tamam. Sekejap lagi bila dia sembahyang asar pula, qasran, 2 rakaat, tak yang 4. Tapi hak yang kita belajar, kalau ikut imam zuhur itu 4. Sekejap lagi bila dia nak qasar, dalam dia nak jamak dengan asar, dia pun kena buat 4. Sebab dia kata tadi zuhur telah ikut imam 4, jadi asar kena 4 juga. Tak, tadi dia kena buat 4 sebab dia ikut imam. Sekarang dia dah tak ikut imam, balik hukum asal lah. Hukum asal musafir qasar, maka 2 rakaat, tidak 4. Jadi Nabi SAW tadi solat asar, lepas dah terbenam matahari, kemudian maghrib, dan berikutnya isya. Ada khilaf ulama tentang masalah nama salatul wusta. Salat wusta itu apa dia? Salat apa? Punya banyak pandangan, lebih 17 pandangan. Salat wusta. Apa itu salat wusta? Ada kata subuh, ada kata zuhur, ada kata asar, ada kata maghrib, ada kata, semua ada qaul, jangan bimbang. Maghrib pun subuh pun wusta, zuhur pun wusta, asar pun wusta, maghrib pun wusta, isyak pun wusta. Banyak pandangan, tapi yang dipilih ialah salatul wusta itu ialah salat asar. Maka sebagai para ulama sebut al-wusta masuk pertengahan. Jadi asar itu pertengahan antara 2 solat siang dan 2 solat malam. Jadi pertengahan, duduk tengah. Dan juga tentang kedudukan solat asar itu sendiri. Jadi Allah sebut hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah kamu akan solat-solat dan solat wusta. Maksudnya ada khas, ada keistimewaan. Jadi solat yang lain-lain itu Nabi Allah sebut berikutnya salatul wusta. Jadi apa itu salat wusta? Maka majoriti para ulama menyebutkan salat wusta itu ialah salat asar. Seperti yang hadis yang kita bacakan tu dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan salat asar.
Adapun pandangan-pandangan yang lain itu, maka disebutkan ada kelemahan dan tidak boleh dijadikan hujah. Maksudnya tidak kuat untuk dijadikan hujah. Kemudian dalam hadis, tarhibu man taraka salatil asri, ancaman ataupun balasan orang yang meninggalkan salat asar. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, man taraka salatil asr, siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka habislah amalan dia, terhapus semua sekali. Siapa meninggalkan salat asar, habis amalan, terhapus. Bukan bermakna oh yang lain tak apalah kalau tak semayang. Maksudnya hak ni berat sikit. Nabi sebut khas tentang salat asar. Maka para ulama banyak bagi pandangan kenapa dan sebagainya. Maka solat asar ni solat di hujung siang. Jadi solat inilah yang diabaikan oleh banyak orang. Di hujung siang ataupun solat zuhur dan sebagainya senang saja orang nak buat. Tapi saat lagi ni nak balik kerja lagi dan sebagainya, banyak benda nak kena buat, nak sembahyang asar pula. Waktunya tak panjang, pendek aja. Tambah zaman sekarang kat pejabat tak nak sembahyang. Lepas tu nak balik. Lepas tu mulalah tanya, ustaz, apa hukum ustaz? Apa hukum solat asar dalam kereta? Ustaz boleh tak? Jam. Tadi tak nak sembahyang kat pejabat. Kat pejabat dia tak nak sembahyang. Bila dah naik kereta, bila dah jam, barulah nak tanya hukum. Jadi sembahyang siap-siap dulu sebelum balik. Kemudian baru balik. Lainlah kalau sekian mungkin dia keluar awal, pada kebiasaannya dia keluar waktu ini memang dan untuk sembahyang dalam perjalanan ataupun kat rumah, tiba-tiba jam teruk, ada aksiden, kemungkinan bab-bab itu. Jadi boleh sembahyang kita tak? Solat wajib kena turun. Solat wajib kena turun kenderaan. Tapi tengok keadaan. Kalau sekiranya dah macam-macam ataupun kita tak jangka sesuatu yang akan berlaku, tengoklah, solatlah bila mana? Bila sampai rumah. Kalau boleh berhenti dekat tepi jalan, sembahyanglah tepi jalan. Kalau dia terlupa, tak apa. Man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur dan terlupa, maka dia solat bila mana dia teringat dan terjaga. Jadi kalau dia terlupa, dia boleh solat bila dia teringat. Maka disebabkan adanya hadis yang khas menceritakan tentang salat asar ni dengan dia punya ancamannya, maka salat wusta itu ialah banyak para ulama kita sebutkan tadi itu, bahkan hadis Bukhari dan Muslim yang kita bacakan, maka menunjukkan salat wusta itu ialah salat asar. Antara faedahnya, satu wusta kita dah sebutkan dan kita disuruh sangat menjaganya. Kemudian jawazu ta'khir as-salati an waqtiha li'adami tamakkuni min adaiha. Kata Syekh Bassam dalam syarah dia, boleh melewatkan solat daripada waktunya kerana tidak mampu untuk menunaikannya. Boleh melewatkan daripada waktunya kerana tidak mampu untuk melakukannya. Dan hak ni pun ada ulama bincang tentang Nabi lewatkan itu. Adakah sebelum pensyariatan salat khauf ke tak? Maka sebahagian kata sebelum pensyariatan salat al-khauf, salat dalam keadaan perang. Sebahagian kata dah ada dah salat khauf, telah pun disyariatkan, tetapi sebabkan disibukkan oleh musyrikun tadi tu, syaghaluna an salati al-wusta. Dia mana duk menyusahkan kita sampai kadang-kadang tak teringat solat asar, terlepas. Jadi walaupun telah pun ada salat al-khauf dekat situ, jadi tetapi mungkin Nabi lupa, Nabi terlupa. Jadi bila dalam sebagai riwayat lain, sahabat kata, wahai Nabi, aku tak salat asar lagi. Nabi kata, aku pun belum lagi. Sehinggalah terbenam matahari dan Nabi solat asar dan dalam waktu maghrib. Inna min dhuhli an salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tadi disebut kalau dia terlupa dan sebagainya, maka dia solat pada waktu dia ingat.
Kemudian antara faedah hadis, jawazud du'a'i 'ala adh-dhalim biqadari dhulmihi li'annahu qisas. Boleh untuk doa atas orang yang melakukan kezaliman dengan kadar zalimnya itu. Boleh doakan ke atas orang yang melakukan kezaliman atas diri kita, tapi dengan kadar kezaliman dia lah. Jadi mungkin dia menzalimi kita, macam-macam bentuk zalim. Jadi tengok kadar zalim yang dibuat. Kalau zalim dia tu sikit saja, hak ni kadang-kadang kita pun tak payah doa lah. Tapi kadang-kadang kezaliman dia tu melampau, maka kita pun dah tak tahan dah. Kita pun ya Allah ya Tuhanku, kita pun doa lah celaka atas diri dia. Jadi berpada jugalah dalam doa tu. Janganlah ya Allah kau matikan dia, lepas tu kau hempapkan dia dalam kereta, kemudian kereta tu tenggelam dalam laut, kemudian lebih-lebih pula dia. Doa boleh, tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Boleh. Jadi ada ketikanya Nabi doa kecelakaan atas mereka, orang kafir. Kadang-kadang Nabi doakan supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Ada juga tak? Jadi ada certain time Nabi doa, biarlah mereka. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak cucu-cucu cicit mereka orang yang menyembah Allah. Dan di Taif Nabi tak doa supaya malaikat terbalik kan. Tapi dalam hak ni, mudah-mudahan Allah penuhkan rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Mudah-mudahan Allah penuhkan kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Ataupun sebab mala'allahu ajwafahum, mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhkan perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka nara, api. Jadi hak ni sebab Nabi marah sangat ni. Sebab ada menyebutkan sehingga Nabi terlupa atau terlepas solat asar. Berikutnya al-hadits at-tasi' wal arba'un an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar fa qala as-salata ya Rasulullah raqada an-nisa'u was-sibyan fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqul laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bi hadhihi as-salati hadhihi as-sa'ah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiyyu, telah pun malam dah jadi gelap. Tadi atamah tadi, a'tama an-nabiyyu, Nabi keluar dah gelap dah tengah malam. Fa kharaja Umar, Umar pun keluar faqala as-salata ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah, raqadan nisa'u wasibyan, orang perempuan-perempuan semua dah tidur, kanak-kanak pun dah tertidur dah. Fa kharaja, maka Nabi pun keluar, wa ra'suhu yaqtur, rambut Nabi basah menitik-nitik air. Yaqul laula an ashqa ala ummati, kalalah tidak menyusahkan dan memberatkan umatku, aw ala nas, atau atas manusia, la amartuhum, akan ku perintahkan mereka bi hadhihi salah, salat ini itu salat Isya, hadhihi sa'ah, pada waktu ini. Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan ku perintahkan solat Isya-nya waktu sekarang, waktu orang dah tidur, perempuan semua budak-budak dah tertidur. Jadi makna ijmalnya, secara keseluruhannya, Nabi melewatkan solat Isya sehingga telah pun berlalu kebanyakan daripada malam, sehingga dah nak tengah malam dah, sehingga wanita-wanita dan kanak-kanak pun tidur. Faja'a ilaihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa qala as-salatu faqad raqada an-nisa' was-sibyan, maka Umar bin al-Khattab pun kata, wahai Rasulullah, salat. Kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan rambutnya tadi tu ada air, lepas Nabi mandi, dan Nabi menceritakan ataupun menjelaskan al-afdalu fil isya'i at-ta'khir, al-afdal, yang lebih bagusnya dalam solat Isya itu lewatkan at-ta'khir. Laula al-masyaqqatu allati tanalu, kalaulah sekiranya tidak ada kalau tak ada masyaqqah ataupun ada kesusahan, maka di situlah time afdal. Ada ulama khilaf tentang masalah nak dulu, nak cepat, nak lambat, nak cepat waktu Isya. Jadi ada kata awal waktu itu afdal, ada kata akhir waktu itu afdal. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan bahawasanya salat Isya itu dilewatkan waktunya. Maka sebagian para ulama sebut dilewatkan waktu Isya itu tengok keadaan. Kalau sekiranya semua jamaah dah ada dah,
maka cepatkanlah. Ataupun kalau sekiranya tidak ada problem jemaah kat situ, boleh lewatkan. Tapi jemaah lah ni semua nak balik cepat. Ustaz ceramah lambat sikit, oh dah melenting dah. Belum apa-apa lagi, apa ni, marah pengurusi masjid. Apa ni, ustaz lewat ni. Balik bukan nak buat, minum kopi, buang masa kat luar tu, isap rokok, tak ada kerja. Ataupun nak tengok movie, oh malah di bola, macam-macam dah. Benda merepek-repek tu nak cepat je. Semayang tunggu dulu, cepat sikit semayang. Tak maaf lah. Ya, kita pun tak setuju juga lewat. Kita pun tak setuju lewat. Kalau ustaz lewat, bagi tahulah. Sebab belajar ni jangan lama-lama, kejap je. Sebab kalau lama dia tak masuk lah. Jadi kalau sekiranya tak ada problem, kita tahu kawasan ni masyarakat dia sangat mementingkan kelas pengajian, rajin mengaji. Tak ada problem, semua kita lewatkan sikit. Itu okey lah. Lagi lewat lagi bagus. Sebab itu waktu afdal. Cuma ni tadi kalau sekiranya ada problem dan sebagainya, nanti saat lagi macam-macam lah timbul, orang marah dan sebagainya, bagi cepatlah, senang. Tapi kalau kita duduk tepat, ataupun kalau kita dengan kawan-kawan kita ke dan sebagainya, ada program ke apa ke, tak apa, tak ada masalah untuk dilewatkan. Jadi lewatkan waktu isyak itu kadang-kadang lebih afdal. Tapi rahmatnya Nabi ni, Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku. Nabi tidak mau lewatkan, takut memberatkan umat. Jadi kalau dalam hadis ni, hatta wanita-wanita dan kanak-kanak dah tidur dah. Wallahu a'lam, para ulama sebut secara zahir hadis ni menunjukkan wanita dan kanak-kanak ni di masjid, duduk kat masjid. Jadi duduk masjid tunggu Nabi, sehingga para sahabat pun dah tertidur dah tidur sahabat. Jadi perempuan-perempuan pun dah tidur kat belakang tu, kanak-kanak lagi lah, budak-budak. Jadi kalau tak memberatkan, akan ku lewatkan. Inilah waktu afdalnya. Tapi kalau sekiranya ada problem macam kita sebutkan tadi, ada masalah, cepatkan. Cumanya kita membahaskan tentang waktu afdal tadi tu. Sama juga dalam solat zuhur, abridu, bagi sejuk sikit. Bila masuk waktu zuhur, panas. Jadi Nabi SAW menyatakan abridu, bagi lewat sikit. Zuhur itu bagi lewat sikit, bagi matahari itu dah agak condong lebih sikit. Kalau atas kepala panas, baru condong, baru masuk zuhur. Tapi hadis yang sebelum ni kita baca, Nabi sembahyang awal. Tapi kalau sekiranya para ulama sebut tempat itu tempat musim panas, ataupun dekat masjid jamaat, dekat masjid ataupun masjid kat bandar, ni orang nak kena kerja cepat, ni cepatkanlah. Orang nak pergi kerja pukul 2 nak kena masuk office balik, itu dicepatkan. Tapi kalau dah tak ada apa-apa dan sebagainya, maka ataupun sekarang musim panas, maka dilewatkan sikit. Abridu, tengok, itu pun tengok keadaan juga. Kemudian akhir waktu isyak bila? Khilaf ulama, banyak pandangan ulama tentang akhir waktu isyak. Ada yang kata sehinggalah tulu'il fajri ats-tsani, sehinggalah tulu' apabila naiknya fajar yang kedua, itu fajar sadiq. Bila masuk subuh maka waktu isyak pun habis. Wa minhum man qal, antara mereka ada yang kata bahwasanya sampai ila sulusul lail, sepertiga malam, sehingga sepertiga malam. Wa minhum man qal, ada juga pandangan yang kata ila nisfil lail, sehingga pertengahan malam. Dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam qaul yang jadid, ataupun disebutkan salah satu qaul daripada mazhab Syafi'i juga, waktu isyak habis awal. Adapun yang sebahagian kata sampai subuh. Maka hadis yang diguna pakai di dalam menyatakan waktu salat itu habis
apabila ada hadis Jibril, yang Jibril datang di awal waktu dan di akhir waktu tu. Jadi itu menjadi dalil kepada sebahagian atau kita kata majority bahawasanya habisnya waktu itu apabila masuk waktu solat yang berikutnya. Tapi ada problem sikit dalam pemahaman hadis itu apabila waktu subuh tidak ada ulama yang kata sampai zuhur. Waktu subuh tidaklah sampai zuhur. Kalau nak ikut habis waktu ialah masuk waktu baru. Tapi tak di-apply kepada solat fajar. Kalau gitu no problem kita ni. Subuh gajah kan, subuh dinosaur ke, tak ada masalah. Tapi semua para ulama sepakat naik je matahari habislah subuh. Naik matahari habis subuh. Kalau masih terang tu masih boleh subuh lagi. Sehinggalah naik matahari dan habis waktu solat subuh. Di fajar al-ghalas, kita bagi awal hadis yang pertama dalam bab ni, al-ghalas, taghlis. Nabi kadang-kadang sembahyang di awal gelap-gelap lagi, sampai habis sembahyang pun bila keluar tak kenal siapa lagi ni. Itu awal. Ada kadang-kadang bila dah agak cerah sikit dah, isfar, telah pun nampak cerah, jadi bila keluar tu ada boleh nampak dah, bayang-bayang dah waktu subuh. Maka sebagai para ulama menyebutkan, oleh kerana kita memahami solat fajar itu sebagaimana yang kita faham sekarang ni, maka bukanlah bermakna isyak itu sampai subuh. Bukan bermakna isyak itu sampai subuh. Cuma hadis-hadis yang nak menceritakan tentang itu sebagai suatu ancaman orang yang melewatkan solat. Ancaman orang yang melewatkan solat. Maka para ulama menyatakan haruslah merujuk kepada hadis-hadis solat isyak ataupun hadis-hadis yang menceritakan waktu solat isyak. Maka ada yang kita baca ada. Asal tak kita lalui tak disebutkan. Jadi waktu salat isyak dalam sebagai riwayat ialah sampai ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam al-awsat, pertengahan malam ataupun setengah daripada malam. Seperti wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat, rawahu Muslim. Dalam hadis Muslim, waktu salat isya itu sehinggalah pertengahan malam. Kemudian wa yu'ayyiduhu ma kataba bihi Umar ibn al-Khattab ila Abi Musa al-Ash'ari, dan disokong pula apa yang ditulis Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari. Wa an sallil isya ma bainaka wa baina sulusul lail wa in akharta fa ila syatril lail wa la takun minal ghafilin. Kata Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, wa an sallil isya, kamu salat isya ma bainaka wa baina sulusul lail, antara engkau dan isya itu sulusul lail, sepertiga awal malam, sepertiga malam awal. Wa in akharta, kalau kau lewatkannya, fa ila syatril lail, kalau kau lewatkannya sehingga pertengahan malam, syatril lail, pertengahan malam. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang-orang ghaflah, orang-orang yang cuai. Akhrajahu Malik wa Tahawi wa Ibn Hazm wa sanaduhu sahih, dikeluarkan oleh Malik, Tahawi, Ibn Hazm dengan sanad yang sahih. Maka itu dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya waktu isya panjangnya sehinggalah pertengahan malam faqat. Wa huwal haq, dan itulah yang benar. Sebab itu dipilih oleh Al-Imam Syaukani dalam Ad-Duraru Al-Bahiyah, dan itu dipilih oleh Al-Imam Syaukani. Kemudian dalam Sail Jarrar, kemudian wa qad ruwiyal qaul bihi an Malik, diriwayatkan juga daripada Malik seperti dalam Bidayatul Mujtahid. Dan itu juga merupakan pilihan jama'atun minasy-Syafi'iyah, sebagai jemaah daripada Syafi'iyah seperti Abu Sa'id Al-Istikhari wa ghairuhu, dan selainnya boleh lihat dalam Al-Majmu'.
Jadi khulasahnya solat Isyak wallahu a'lam, oleh kerana ada hadis ini maka kita kena berhati-hatilah, kena berhati-hati. Walaupun dia khilaf ulama, tapi kita ni jangan terlampau meringan-ringankan solat Isyak itu sampailah subuh baru nak solat Isyak. Dah nak subuh baru nak solat Isyak. Hak tadi dia buat apa? Tidur. Hak ni kadang-kadang orang yang melalaikan solat. Jadi malam itu kita bahagi 3. Malam bahagi 3. Kiralah katalah 7.30 maghrib 7.13. Bukan 7.23 atau 7.30. Kira 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6 subuh. Katalah ada 10 jam, bahagilah 3. Maka sepertiga awal boleh jadi berapa? Sepertiga awal lebih kurang pukul 10. Itu sepertiga awal. Jadi masuk Isyak dalam 8.30 atau 8.40. Jadi sepertiga awal lebih kurang pukul 10 lebih. Sampai nisful malam, sampai pertengahan malam 12 ke 1 atau 12.30, pukul 1. Katalah 1.30 tu paling lewat lah. 1.30 paling lewat. Itu nisf, setengah malam lah. Lepas pukul 2 jangan semayang Isyak lah. Siapa lepas pukul 2 tak semayang berdosa. Sebab tu dah habis. 2 dan sepertiga akhir malam, hak tu waktu qiyamul lail. Hak tu waktu qiyamul lail. 2/3 akhir malam. Hak tu Allah Ta'ala turunkan langit dunia dah. Hak tu qiyamul lail. Ada solat Isyak setengah daripada malam. Wallahu a'lam. Azan. Ni masjidnya ke apa? Oh, kuat. Allah. Dan sikit lagi terakhir, dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan hadis hasan sahih juga menyatakan, kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yu'akhirul isya ila sulusul laili aw nisfah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan untuk melewatkan Isyak sehingga sepertiga malam ataupun setengah daripada malam.
Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, setelah daripada hadis yang menceritakan tentang Nabi melewatkan waktu Isya, maka kalau sekiranya dia kata wajada bihi quwwatan ala ta'khiriha, kalau siapa yang ada kekuatan untuk melewatkannya, ataupun kalau sekiranya tidaklah sampai, kalau dah tunggu lama dah mengantuk sangat tu, semayang lah awal. Dan walam yashqa ala ahadin minal ma'mumin, dan tidak memberatkan mana-mana makmum. Fatakhiru fi haqqihi afdal, maka melewatkan pada haknya itu lebih afdal. Hak tu disebut oleh Nawawi juga dalam syarah Sahih Muslim. Dan itulah pilihan banyak ulama hadis daripada Syafi'iyah dan selain daripada mereka. Wallahu a'lam. Kata Ibn Munzir daripada Lais dan Ishaq, annal mustahab, yang sunatnya ta'khirul isya, melewatkan isya ila qabli thuluth, sebelum sepertiga malam. Kata Tahawi, yustahabbu ila thuluth, sunatnya sampai sepertiga tu. Hak yang tadi itu sebelum sepertiga, hak ni sampai sepertiga. Kata Malik dan Ahmad dan kebanyakan sahabah wa tabi'in, dan itulah pandangan Syafi'i dalam Al-Jadid. Wa qala fil qadim at-ta'jili afdal, dalam pandangan qadimnya mencepatkan itu lebih afdal. Jadi itu semua pandangan-pandangan dalam solat Isyak tadi tu. Dan pilihan ulama-ulama hadis hatta daripada Syafi'iyah juga ialah di sepertiga malam. Wallahu a'lam. Ada apa soalan? Ha? Ni apa? Seminar kesempurnaan solat 12 sampai 13 April 2014 dibuat dekat UIA. Pelajar 100, orang awam 120. Siapa nak join boleh jumpa ni Abu Talha. Antara kontak nombor sini Masri. Tak, antara penceramahnya Ustaz Ahmad Hashimi, tanya Ustaz Hashimi lagi, Dr. Abdul Basit dan Ustaz Abdul Rashid Idris. Berikutnya tentang jadual daurah bersama Ustaz Dr. Syafiq Basalamah. Hak ni kat sini kan. Ini dah berapa April ni? 4 April ada, 5 April ada, 6 April ada. Start Jumaat lepas maghrib sampai Ahad. Ahad lepas maghrib sampai Ahad asar. Jadi siapa berkelapangan silalah hadir. Makanan disediakan, hak tu yang paling penting. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka